Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Halo, salam kepada sahabat yang hadir hari Misbah. Siapa lagi? Ustazah Nurilis, Zahari bin Khairi, ahlan sahlan. Amir Hamzah, semua sahabat tahniah bagi yang telah menangi kuis yang kita ada semalam. Muhammad Nur, ahlan sahlan. Nazira Nazri. Malam ni saya nak bawa renungan memandangkan kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari ini 6 Rabiul Awal. Sida Sahak, Siti Khadijah dan SB, tolong share dengan teman-teman yang lain. Kerana ayat yang kita nak bincangkan ni penting sangat bagi mengenang dan menghayati sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faridah Yahya, Samsiah Yaakob, ahlan sahlan. Gi Kalok, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Bahrudin Sidin, ahlan sahlan. Anissa Osman. Ayat yang kita maksudkan adalah daripada Tafsir Ibn Katsir jilid yang kedua, surah Ali Imran ayat ke-31. Besut An-Nahwa, ahlan sahlan bari misbah. Lihat muka surat 47 bagi mereka memiliki Tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua. Jilid kedua muka surat 47. Ya, Sahilah Muhammad Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taati Allah dan Rasulnya. Jika kamu paling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Taqiyah Maryam, ahlan sahlan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Syaza Muhammad, Suzy Daniel, tolong share pada teman yang lain. 5 orang, kalau seorang share pada 5 orang pun dah cukup. Kalau 10 orang lagi baik. Moga malam ni kita dapat pahala dengan amalan mudah, iaitu Tamah share. Terima kasih Amir Hamzah dah share. Alhamdulillah. Iqbal Khai, Muhammad Adib, Sa'adiyah Basar, terima kasih pada sharing pada teman yang lain. Sharing is caring, but not in everything. Salisa Maksah, kami saya HMS, ahlan sahlan. Hijazi Haris, ahlan sahlan. Baik. Aini. Baik, lihat dalam penjelasan oleh Imam Ibn Katsir pada muka surat 48, ayat ini sebagai pengutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak menempuh jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia seorang pembohong dalam pengakuan cintanya sehingga dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatan. Demikian sebagaimana disebut dalam sebuah hadis sahih daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, "Man 'amila 'amal laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Oleh kerana itu Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Maksudnya, kamu akan mendapat satu yang lebih dari kecintaan kamu kepadanya, iaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan yang lebih besar daripada kecintaan kalian kepadanya, seperti diungkapkan dalam kata-kata hukama, "Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab." Siti Khadijah, barakallahu fikum. Suzy Daniel, Zul Ahmad. Yang jadi isu bukanlah engkau mencintai, tetapi yang jadi kehebatan itu apabila kamu dicintai. Mencintai orang ni belum tentu dibalas dengan cinta olehnya, tapi kalau dicintai orang, Allahu Akbar, lapangnya hidupmu, tenangnya hatimu. Macam kisah seorang wanita mujahidah yang terkemuka di Mesir selepas kewafatan kesyahidan Imam Hasan al-Banna, namanya Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Ahlan sahlan. Terima kasih Zia Kimah Nabi khair, alhamdulillah ala ma yuram. Sali Syahdan, Wanita Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang mulia ni pernah dikurung dalam penjara bawah tanah yang mengandungi anjing-anjing kelaparan yang tidak dimakan secara sengaja.
dengan tujuan untuk menganiaya gadis ataupun wanita yang mulia ni. Tapi tahu tak tuan-tuan dah berlaku? Wanita ni oleh kerana cintanya kepada Allah dan Rasul mengatasi perkara-perkara yang lain. Ni Rabi'atul Adawiyah zaman moden. Kita baca kisah Rabi'atul Adawiyah kan, waktu Sakinah. Rabi'atul Adawiyah yang moden antaranya adalah seorang bernama Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili, pejuang di kalangan wanita musliman Ikhwan Muslimin Mesir. Maka beliau dikurung dalam penjara bawah tanah itu, yang mana ramai orang dikurung dan nasib mereka hidup mereka berakhir dengan diserang oleh anjing-anjing kelaparan. Terima kasih Zimri Harun. Tapi alangkah terkejutnya pemerintah Mesir pada masa itu melihat Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili keluar dengan selamat. Anjing yang kelaparan yang sengaja tak dimakan itu tiba-tiba jadi teman buatnya. Anjing-anjing itu pula yang tolong menjaganya daripada serangan ataupun keganasan ataupun penganiayaan oleh pihak-pihak penjara di Mesir itu. Jadi bila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengilhamkan semua makhluk untuk mencintainya. Ini wahibbu fulanan fa'ahibbu, dalam hadis yang sahih mengatakan bila Allah cinta kepada seseorang syazkik, maka Allah SWT akan mengilhamkan kepada semua manusia untuk cinta kepada kita. Ahlan wa sahlan. Siri syahadan semua yang hadir. Jadi kembali kepada kisah cintanya Allah, bukanlah isu itu kamu mencintai, tapi yang jadi keistimewaan bila Allah mencintai kamu. Baik. Sedangkan Hasan Al-Basri dan beberapa ulama salaf berkata, ada satu kaum yang mengakui mencintai Allah, lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini, iaitu dia berfirman menegaskan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Setelah itu Allah berfirman, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan bagi kamu dosa kamu. Lebih daripada cintai Allah, diampunkan dosa-dosa. Kemudian Allah berfirman, merintahkan kepada setiap manusia, qul atii'ullaha wa rasul, katakanlah taati Allah dan Rasulnya jika kamu paling dari perintahnya, maka Allah sungguhnya tidak menyukai orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahawa menyalahi Allah dalam menempuh jalannya merupakan buatan kufur. Kalau ada orang yang menolak Nabi SAW, maka kufurlah dia. Termasuklah golongan anti hadis. Termasuklah golongan yang mendakwa hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kajian mereka, yang mengatakannya dalam keadaan difaham. Kalau mengatakannya dalam keadaan dijahil, pandai-pandai mengatakan demikian, maka mudah-mudahan Allah mengampunkannya dan dia kena bertaubat. Tapi kalau dia mengatakannya dalam keadaan memang dia benci, dia menghina dan beranggapan bahawa hadis-hadis Nabi ini tak boleh pakai, maka sungguhnya orang ni berada dalam keadaan yang sangat bahaya, tuan-tuan yang boleh sekalian. Jadi di antara hak Nabi kita SAW, saya nak lanjutkan bicara ni pada kitab yang bertajuk As-Sahih As-Sirah An-Nabawiyah oleh Ibrahim Al-Ali. Satu kitab hadis yang moden, yang baru. Jadi saya bacakan untuk tuan-tuan. Wulida fi Rabi'il Awal fi Yaumil Itsnin. Jadi kita mengenali Nabi SAW ni satu nikmat, satu rahmat daripada Allah. Bila Allah pilih kita berusaha untuk mendalami, memahami kehidupan Nabi, menghayati sirahnya, berarti kita telah terpilih untuk melakukan satu kebaikan dan mudah-mudahan kita kekal dalam keimanan hasil jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, Wulida fi Rabi'il Awal Yaumul Itsnain bila khilaf. Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin tanpa ada persisihan di kalangan para ulama, memang pada hari Isnin. Wal aktharuna ala annahu lailatul tsani ashar minhu. Kebanyakan para ulama mengatakan kelahiran Nabi adalah pada malam 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Ini seperti yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam dalam Sirah Ibn Hisham, dalam kitab Isti'ab, dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Abu Nuaim. Maka mereka mengatakan bahawa Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wakala Khalifah bin Khayyat mujma' alaihi salam ulila amal fil. Memang ijma' para ulama mengatakan kelahiran Nabi SAW adalah pada bulan Rabiul Awal itu dan dalam tahun Gajah. Baik. Kita lihat berikutnya tuan-tuan ni. Wa min hadits Ibn Abbas annahu qala ulida Nabi SAW yawm al-ithnain wastunbi'a yawm al-ithnain wa tufiya yawm al-ithnain wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yawm al-ithnain wa qadima al-Madinah yawm al-ithnain wa rafa'a al-hajar al-aswad yawm al-ithnain. Dalam hadis yang banyak, contohnya riwayat Ibn Abbas dalam sanad dalam musnadnya, mengatakan bahawa banyak peristiwa berlaku pada hari Isnin. Dilahirkan Nabi pada hari Isnin, Nabi mendapat kenabian pada hari Isnin, Nabi wafat pun pada hari Isnin, Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah pun hari Isnin, Nabi sampai di Madinah pun hari Isnin, dan Nabi SAW mengangkat Hajar Aswad ketika berlaku perselisihan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy juga pada hari Isnin. Banyak kelebihan hari Isnin tuan ni. Jadi itu sebab Nabi SAW menggalakkan kita untuk berpuasa pada hari Isnin.
ومن حديث ابن عباس جابر رضي الله عنهم أنهما قال ولي الرسول صلى الله عليه وسلم أما الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. Dan jumhur ulama pula mengatakan hadis Ibn Abbas dan juga Jabir yang lain, dan hadis lain riwayat Ibn Abi Shaybah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, bahawasanya Nabi lahir pada Isnin, Nabi berhijrah pun pada Isnin, Nabi di-Isra' Mi'rajkan pun pada hari Isnin. Ya. Baik. Jadi kita lihat tentang siapakah yang menyusulkan Nabi SAW daripada kitab Sirah Nabawiyah. Wa min hadis Zainab bintu Abi Salama anna Umma Habibah radhiyallahu anha akhbaratha annaha qalat. Ya, jadi dalam hadis mengatakan tentang Nabi SAW telah pun disusukan oleh murdi'ah, iaitu pemberi susu pada Nabi kita SAW, nama Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi inilah dia kisah tentang penyusuan Nabi kita SAW. Bahawa qala lama wulida Rasulullah SAW qadimat Halimatu bintul Harith fi niswatin Bani Sa'ad bin Bakar yatanisun ruda'a bi Makkah. Bahawasanya yang menyusukan Nabi kita adalah bonda susu Nabi bernama Halimatus Sa'diyah, Halimah bintil Harith. Cerita tentang Halimah ni tuan, fa kharajtu fi awail niswa ala atan li kamra wa ma'i zawji al-Harith bin Abi al-Uzza ahad Bani Sa'ad bin Bakar thumma ahad Bani An-Nadhira qadamtu atana wa kad adamat atanuna wa mi'a birakbi syaraf wallahu ma tabidu bi qatrati labanin fi sanatin syahba. Menceritakan bahawa ketika Halimah ni keluar untuk mencari habuannya, iaitu wanita pada masa itu mencari kerja part time untuk menyusukan anak-anak orang dari bandar, dari Madinah, dari Mekah. Maka Halimah keluar bersama dengan ramai perempuan mencari nasibnya. Tiba-tiba Allah telah menentukan untuk dapat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana datangnya Halimah bersama dengan suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzza ni menaiki kedai betina yang sudah pun tua dan uzur, perjalanannya lambat. Sampai pula di Mekah untuk mencari bahagiannya itu, tiba-tiba yang tinggal hanyalah seorang wanita dengan anaknya yang masih kecil, bayinya. Maka terlintas dalam fikiran Halimah, tentulah wanita ni sudah ketiadaan suami. Kerana lazimnya orang Arab, mereka mempunyai suami, jarang mereka ini berzina dan melahirkan anak. Jadi tuan-tuan, mereka punya anak, mereka cukup menjaga nasab mereka. Maka ketika Halimah bersama suaminya melihat yang ada wanita ni dengan bayinya, maka terfikirlah dalam benak fikirannya bahawasanya tentulah wanita ni sudah kematian suami. Kalau seorang janda, manakah dia mungkin dia nak menyara kehidupannya, macam mana dia nak bayar aku kalau aku nyusukan anaknya nanti. Tuan-tuan, maka oleh kerana telah datang daripada tempat yang jauh, berkata suami Abdul Harith, ambil sajalah anak ini, memandangkan kita inilah bahagian kita ditentukan. Maka dia pun ambil. Wa ma ajidu fi yadi syai'an u'alliluhu bihi illa ana narju al-ghaith wa kan lana ghanam wa fanahna narjuha. Pada ketika itu wa ma'i ibnun li. Kata Halimah, ketika bawa pulang Muhammad SAW ini, mereka mengalami kemarau yang amat dahsyat. Di sini ada ulasan yang menarik, tuan. Datangnya Nabi kat situ, tiba-tiba tumbuhan mereka menjadi subur, kambing mereka mengeluarkan susu, anak selalu menangis pada waktu malam, tiba-tiba menjadi kenyang waktu malam, tidur dengan nyenyaknya, tidak mengganggu kami lagi. Keberkatan yang hadir dalam keluarga Halimah kerana kedatangan Nabi SAW di situ. Walaupun bayi ini belum lagi dilantik menjadi utusan Allah, tapi keberkatan sudah pun tampak dalam kehidupannya. Di sinilah kata Syekh Muhammad Said Al-Wadal Buti, dalam hidup perlu bagi kita selasiah, ya, supaya mencari orang-orang soleh dalam kehidupan kita. Maksudnya kat sini, kena kita dalam hidup ini mencari peluang untuk mendampingi orang-orang yang soleh. Berarti carilah dalam hidup kita ni tuan-tuan kawan yang soleh. Kalau dapat pasangan yang soleh, latihlah anak-anak kita untuk berguru dengan orang-orang soleh, raikan orang-orang soleh. Musim sekarang mungkin kita tak boleh pergi ziarah ke rumahnya, tapi kita tahu Isnin ni, Khamis besok mereka berpuasa contohnya, masak lebih-lebih, hantar ke rumah mereka, buat apa sahaja tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana keberkatan ini boleh menjalar, boleh mengalir dalam kehidupan seseorang kita apabila kita mengambil berat isu-isu seperti ini. Tuan-tuan, lagi kalau kita lihat di sini, Nabi SAW telah pun dihantar ke tempat yang jauh dari Mekah.
Tujuannya untuk belajar hidup mandiri, untuk hidup independent dan berlatih untuk bercakap. Maklumlah anak-anak ni kalau tak bercakap, maka diimbangi nanti dia lambat bercakap. Maka bila berada bercampur dengan orang di kampung sebagai contohnya, selain belajar bahasa yang fasih, maka dapat bergelut dengan selut, dengan lumpur, dengan kehidupan binatang, ternak, melihat. Rupa-rupanya anak-anak tu lagi dibiasakan dengan benda yang ada alam sekeliling ni, alam sekitar ni, maka di situ menjadi lebih kuat antibody badannya. Kalau tak percaya, cuba buat. Kan sekali bila musim hujan tu, ajak anak-anak kita untuk mengambil air hujan, main dengan selut tanah dan sebagainya. Betul, Mas Fani? Kemandirian, betul Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan yang berkasihan, orang di barat sana sangat menghargai hujan. Dan Nabi kita SAW pun mengajar 1400 tahun lalu, kalau hujan turun, Nabi akan keluar sekejap untuk dapatkan air hujan dan berdoa, Allahumma asqina ghaithan mari'an. Contohnya, tuan-tuan yang berkasihan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turun jadikanlah hujan ni hujan yang berkat, yang rahmat kepada kita. Itu dia cara Nabi kita SAW. Jadi tujuan orang Arab dahulu kala menghantar anak-anak mereka pergi ke kampung bertujuan untuk melatih anak ni supaya ada sifat keberanian, bergaul dengan orang lain, hidup itu independen, menghargai sumber-sumber nikmat yang ada keliling kita, dengan tanahnya, dengan ternakannya, dengan tanamannya. Maklumlah benda seperti itu kurang berlaku di bandar kerana kesibukan penduduk bandar dengan macam-macam aktiviti berkaitan dengan perniagaan. Nampak tuan-tuan? Ya. Kemudian menceritakan lagi tentang kedatangan Nabi SAW. Fakhrajna fama zala yaziduna Allahu fi kulli yawmin khairan hatta qadimna wal biladu sinatun walaqad kana ru'atuna yasrahuna thumma yurihun fataruhu agnamu bani sa'ad jiya'an wa taruhu ghanami shiba'an bitanan haflan فنحتلب ونشرب فيقول ما شأن غنم الحارث بن الغزة وغنم حليمة تروه شباعا حفلا وتروه غنمكم جياعا ويلكم اشرحوا حيث تسرح غنم رؤاؤهم فيسرحون معهم فما تروه إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت. Keberkatan yang ada dalam kehidupan Halimah sejurus selepas membawa pulang bayi yang sangat mulia ini, yang penuh keberkatan ini, Nabi SAW, maka mereka melihat perkembangan yang sangat hebat dalam keluarga itu. Keluarga menjadi tenang, aman, damai. Pokok-pokok tanaman menjadi untuk mereka saja. Ya, kambing mereka pulang dalam keadaan kekenyangan, sedangkan kambing orang lain yang pergi diternak di tempat yang lebih kurang sama pulang dalam kelaparan, susunya kurang ataupun kering, tapi susu kambing milik Abdul Harith dan juga isterinya Halimah ni begitu meriah. Maka mereka telah berkata sama sendiri, bawalah kambing-kambing kita, mari kita bawa kambing kita ke tempat mana Halimah mengembala kambingnya. Tapi tetap juga pulang pada waktu petang dalam keadaan semikian. Keberkatan, tuan-tuan keberkatan ni bukan boleh tiru-tiru, tapi kena buat. Jangan kita nampak orang tu hidupnya penuh keberkatan, kita pun tiru pakaiannya, setakat itu sahaja. Tapi amalan kerohaniannya kita tak mau ambil. Ni yang tak betul, tuan-tuan yang mulia kasihan. Seorang wanita pulang dari Mekah, ditanya apa perubahan nak buat dalam hidup. Mula ini, hari ini saya nak pakai jubah. Pakai jubah je. Nak pakai jubah, kalau pakai jubah ketat nak buat apa, tuan-tuan? Pakai jubah jarang pula. Pakai jubah tudung ni pun singkat je, badan nampak. Pakai jubah itu tidak menerbalikkan imej perubahan diri sebagai haji mabrur ataupun umrah makbulah. Nampak tak? Sian ramai orang yang tipu Sebenarnya yang membawa perubahan adalah amalan kita, kesalihan kita, kesungguhan kita, amal salih yang kita lakukan. Pakai baju kurung pun kalau luas, tidak menampakkan anggota tubuh badan, ia sudah memenuhi syariat. Dan kedatangan Nabi, kedatangan Islam kepada umat-umat keliling kita tak pernah mengubah dress code mereka. Orang Melayu tetap dengan baju Melayunya, orang Cina tetap dengan pakaian Cinanya, tapi yang penting tutup aurat. Tak pula disuruh semua orang kena pakai jubah, tuan-tuan ni mulia sekalian. Islam tidak membuang identitinya, Islam mengekalkannya dan menambah nilai kepada kehidupan orang. Gitu Baik, keberkatan adalah satu benda yang diusahakan, dicari. Tak boleh kau setakat tiru-tiru saja dari sudut pakaian dan penampilan diri. Baik. Kemudian perkara yang ketiga di bawah sini, al-mabahath al-thalis shiqu sadrihi
dan juga pemberian sakinah wa nuzul sakinah ala qalbi. Bagaimana Allah telah pun menghantarkan malaikat untuk membelah dada Nabi kita sallallahu yang berlaku beberapa kali, dan ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Min hadis Utbah bin Abi Salmi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW faqala kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah, faqalat kanat hadinati min bani Sa'ad fantalaqtu ana wa ibnu laha fi buhmin lana wa lam na'khudh ma'ana zadan فانطلق أخي فما وقفت عند البوم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه هو قال نعم فأقبل يبتدران فأخذاني فوطحاني إلى الكفة فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد في حديثه يسني ماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني ماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بسكينة فدراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاته وختم عليه بخاتم نبوة. Satu peristiwa berlaku pada hidupku masa kecil-kecil, kata Nabi SAW, ketika aku bersama dengan abang kakak susuku main-main di tempat mainan kanak-kanak itu, di padang bersama dengan kambing gembala kami. Tiba-tiba datanglah dua orang lelaki yang kuat, yang tegap, telah pun membaringkan aku. Seorang daripadanya dan bertanya seorang yang lain, betul ke ini? Ya, inilah dia Muhammad SAW. Lalu keduanya pun telah memegang aku dan membelah perut aku dan mengeluarkan daripada badan aku, dada aku, dan mengeluarkan dua daging yang hitam. Lalu berkatalah seorang daripadanya, bawakan air yang sejuk dan bersihkan dalam badan tubuhnya. Maka dibawakan air yang sejuk, dibasuhlah hatiku. Kemudian bawakan sakinah. Sakinah ni maknanya tamakninah wal waqar. Nabi kita SAW melihat baginda menjadi tenang, menjadi lapang. Busyra dan berita gembira lah, dan satu good news lah kalau orang itu pernah mimpi melihat Nabi SAW dalam tidurnya. Kalau kita tak pernah mimpi jumpa Nabi SAW, amalkanlah petua yang diajar oleh para ulama. Ditulis oleh Imam Ghazali, ditulis oleh Ibn Qayyim. Mimpi jumpa Rasulullah SAW ni adalah hadiah daripada Allah SWT. Nak tidur, ambil wudu. Paling kurang ambil wudu. Kalau terbatal selepas tidur tak ada masalah, tapi biasakan diri tidur dalam keadaan berwudu. Dan usahakan untuk tidur di atas lambung kanan. Kemudian bacalah doa-doa yang dianjurkan. Selawatlah ke atas Nabi sebanyak-banyaknya. InsyaAllah Allah akan beri pada kita satu hari nanti bertemu dengan Nabi kita SAW. Dan hadiah daripada Allah SWT. Ada orang permulaannya dia melihat Nabi itu dalam satu majlis. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Ni pengalaman seorang soleh bercerita. Tiba-tiba dia terkejut mimpinya, tak dapat lihat Nabi. Kemudian beramal lagi bersungguh-sungguh. Kemudian dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang pun kata Rasulullah datang. Dia pun lihat, nampak Rasulullah daripada tepi saja. Kemudian mimpi lagi berikutnya, beramal soleh lagi. Maka dia melihat Rasulullah SAW sedang berada dalam satu dewan, satu bilik lah, sedang mengajar para sahabat untuk taktik persediaan tertentu, mungkin peperangan agaknya. Saya menunjuk bagaimana dengan kayu ke bumi, nampak daripada tak apa jelas lagi. Kemudian bermimpi lagi melihat Nabi SAW disambut oleh para sahabat, seolah-olah macam dalam peristiwa Tala' al-Badru alaina. Nampak Nabi daripada depan tapi tak apa jelas juga. Allahu Akbar. Ramanya nak dapat lihat muka Nabi SAW ini dengan amal yang saleh ni. Amalan-amalan tak pernah putus, puasa sunat tak pernah tinggal, sembahyang duha tak pernah tinggal. Orang yang mulia ni Jadi sampai kepada setahun lagi dapat jumpa Nabi, barulah dapat lihat Nabi dalam satu majlis. Nabi mengimamkan sembahyang dengan Nabi baca qul huwallahu ahad, jelas. Allahu Akbar, hebatnya orang ni. Dan kali terakhir mimpinya sebelum maknanya amalan salih dia bertingkatkan lagi, barulah dapat lihat Nabi di depan, tapi tak nampak juga wajah Nabi yang mulia itu. Kerana hebatnya sahabat-sahabat yang dekat situ, dibayangkan seorang macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ini sahabat-sahabat jahabizah, sahabat-sahabat yang merupakan golongan yang paling terkedepan di kalangan pengikut-pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi nampak semuanya tunduk melihat kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, masya-Allah. Kali terakhir orang yang mulia ni bercerita, barulah Nabi SAW bersama dengannya, Nabi mengajarnya untuk baca surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moga Allah beri hadiah kepada kita atas kesungguhan kita dan amal saleh,
dan meninggalkan kita segala benda yang syubha dalam hidup, terutamanya pada makan, jaga dan elakkan diri kita daripada berbohong. Ini antara rahsia mengapa dapat mimpi-mimpi yang indah, antaranya mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Muhammad Salman, Allahu akbar, masya-Allah. Alangkah nikmatnya Baik. Jadi dalam hadis ini menceritakan Nabi kita SAW telah pun dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya, dibasuh dengan zam-zam dan dikembalikan ke tempatnya. Ditambah lagi di hati itu satu bentuk sakinah, iaitu ketenangan. Maka inilah ketenangan yang ada pada wajah Nabi dan pewaris-waris Nabi SAW. Kata Imam Malik bin Anas, ulama yang terkemuka yang dipanggil sebagai Imam dari Hijrah itu, guru kepada Imam Syafi'i itu, setiap kali hati aku berserabut, maka aku akan mencari Muhammad bin Al-Munkadir. Siapakah Muhammad bin Al-Munkadir, tuan-tuan? Muhammad bin Al-Munkadir ni seorang tabi'i hidup. Dan setiap kali aku melihat Muhammad bin Al-Munkadir ini, akan hilanglah keresahan dalam hati aku. Kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Melihat wajah orang salih ni menghilangkan segala keserabutan dalam diri, tuan-tuan. Itu juga seorang ulama Usama Syafi'i namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Imam yang mulia ni pengarang kitab namanya Muhazzab, yang disyarah oleh Imam An-Nawawi namanya Al-Majmu'. Maka Imam Abu Ishaq Syirazi ni juga seorang yang sangat mulia, handsome. Kalau orang melihatnya akan hilang segala kesusahan hati, kesulitan dalam diri hilang. Ini kelebihan melihat orang salih, tuan-tuan Baik tuan, sebelum terlupa saya menyampaikan pesan penaja. Sehingga tuan-tuan ikut kuliah ni, tuan-tuan dapati padanya banyak manfaat, sokonglah kami di Zazan Travel, tuan-tuan Hari-hari ini sangat menguji bagi kami lah. Kami travel tak apa nak travel, jadi kami jual lah habatus sauda. Ni habatus sauda yang telah pun diproses, mudahkan tuan-tuan untuk memakannya. Makanlah 2 pagi, 2 petang. Sekarang kami ada promosi, tuan-tuan, habatus sauda inilah habatus sauda yang telah pun kami hasilkan dalam bentuk botol mudah dibawa, letak dalam handbag, letak dalam kereta, letak kat atas meja kat pejabat, letak kat meja dapur, makan bersama keluarga. Tolong makan. Ambillah sempurna sabda Nabi SAW. Habatus sauda ni mengandungi keberkatan dan rawatan bersama penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Dan kami juga memasarkan kurma Mekjol. Ni yang besar punya, 500 gram. Saya tunjuk kepada tuan, kurma Mekjol ni sangat enak, besar, serat dalamnya pun sangat tinggi. Tengok ni. Nampak saya buka untuk tuan, meleleh liur boleh tengok tuan. Ramai yang telah mendapatkan syukur, alhamdulillah. Kalau Mekjol dari Zazan Travel, sokonglah kami, tuan-tuan. Anda tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat padanya, sebagai sokongan belilah barang-barang daripada Zazan Travel. Dan melakukan akikah pun boleh lakukan bersama kami. Terima kasih tuan-tuan, jazakallahu khairan. Dan tuan-tuan juga boleh tindak jadi dropshipper kami, kalau tuan-tuan minat. Boleh pergi on pay Zazan Travel, InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh jadi wakil jualan kami di mana saja. Nak jadi ejen pun boleh, nak jadi dropshipper pun boleh, semua boleh, insyaAllah Zidaniel barakallahu fikum. Jadi kisah Nabi kita SAW ini, bagaimana baginda telah pun disucikan hatinya. Dan dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad daripada Zawailul Musnad, dalam Fathur Rabbani juga ada, bahawa ketika Nabi SAW menceritakan tentang hati baginda dibasuh dengan zam-zam itu, maka Nabi SAW telah menceritakan, fastakhraja minhu alaqa faqala hadza hazu syaitan minka summa ghasalahu bi tist min zahabin bima zamzam summa li ummihi thumma a'adahu ila makanihi wa ja'a al-ghilman yas'auna ila ummihi yani dhi'rahu faqalu inna muhammadan kad qutil fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawn. Ketika Nabi kita SAW dalam keadaan ditangkap oleh 2 lelaki yang tegap itu, dibelah dadanya, dibasuh hatinya dengan mak zam-zam ini, maka adik-adiknya lain pun berlari jumpa dengan mak susul mereka. Halimah Sa'diyah beritahu, mak, Muhammad telah ditangkap, mak, adik Muhammad ditangkap, dibunuh. Maka berlarilah ibunya dengan ayahnya mencari dapatkan Nabi kita SAW. Ketika Nabi menceritakan perkara ini kepada para sahabat, contohnya kepada Anas bin Malik, Nabi mengatakan bahawa malaikat berkata kepadanya, kami telah mengeluarkan bahagian syaitan daripada hatimu, wahai Muhammad, membersihkan hatimu dengan sifat-sifat mahmudah, memberikan kepadamu sifat mahmudah dengan suruhan perintah daripada Allah SWT. Ketika ibu kami mendapatkan Muhammad itu SAW, baginda Muhammad ke dalam keadaan pucat wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini berlaku lebih dari sekali. Yang kedua berlaku waqad hadathat aidan hadithatu syiqqu sadri maratan ukhra fi rihlati Isra wal Mi'raj wa sayati tafsiluha hunaka fanzurha. Begitu juga Nabi telah dibersihkan hati Nabi SAW kali kedua dalam peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj.
tuan-tuan ya. Jadi kita berada dalam bulan Rabiul Awal, mengambil sempena bulan kelahiran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi Al-Azam, Nabi yang sangat unggul di sisi Allah SWT. Marilah kita baca sirah Nabi sedikit betul belaka. Jadi terima kasih tuan-tuan. Setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah besok kita sambung lagi, cerita lagi tentang Nabi kita SAW dengan ringkas untuk kita menghayati bulan Rabiul Awal ni dengan banyakkan selawat, dengan mengkaji kehidupan Nabi, dan benarlah kata-kata orang Melayu, tak kenal tak cinta. InsyaAllah tuan Jadi bagi tuan yang belum dapatkan tafsir Ibn Katsir, tolong dapatkan daripada Zahzan Travel boleh, daripada Telaga Biru boleh, daripada Ustaz Wahid boleh, dapatkan daripada tafsir Ibn Katsir untuk kita belajar mengenali, memahami kalamullah, mengenali Rasulullah SAW lebih dekat. Kerana tafsir ini berkaitan dengan sirah Nabi juga sebenarnya. Okay, tuan, terima kasih. Jangan lupa anak-anak kita akan mulakan persekolahan, jaga diri kita baik dan dapatkan buku-buku di Telaga Biru dengan menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku yang kami terbitkan, bukan setakat buku agama, bahasa Arab, pendidikan Islam. Malahan kami juga menerbitkan geografi, sains, sejarah, maths, maths, English daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kami juga menerbitkan buku-buku khat, buku Jawi, Nasirun tolong dapatkan. Tuan-tuan belilah dengan orang Islam sebagai tanda sokongan, tanda kasih sayang. Sayang kita kepada Islam, tolong mereka, sokong mereka. Kalau ada pilihan, apa kita ambil daripada orang kafir, tuan-tuan? Orang kafir tidak membayar zakat, orang Islam bayar zakat. Kewajipan kita sokong orang Islam. Kalau tak ada orang Islam, barulah cari orang kafir. Kalau ada doktor kata Syekhuna almarhum Datuk Harun, kita nak dapat rawatan, dapatkan rawatan daripada doktor Islam. Kalau tak ada doktor Islam bilang itu, barulah kita pergi pada orang kafir. Kita nak buat rumah, boleh dapatkan kontraktor Muslim. Ramai yang jujur. Kita cuma dengar cerita yang tidak jujur saja. Dapatkan daripada mereka. Kemudian kalau tak ada, barulah pergi kepada orang bukan Islam sebagai sokongan. Ini bukan resis. Mengapa orang lain boleh menyokong bangsa mereka? Tak boleh dikatakan resis. Tapi kita sukar nak menyokong bangsa kita sendiri. Terima kasih. Kami juga memiliki guru-guru pakar, guru cemerlang yang menulis buku-buku ni. Tolonglah sokong mereka, kerana mereka telah pun menghasilkan buku-buku terbaik bersama kami di Telaga Biru. Kami ada terbitkan Jawi, belajar khat. Kami juga terbitkan buku sejarah, buku BM, BI, semua ada, alhamdulillah. Cikgu, tolong sokong Telaga Biru dan syarikat-syarikat Islam yang lain yang menerbitkan buku-buku. Ujungnya sama juga, nak kita belajar KSSM, KBD, KBT, sokonglah orang Islam. Utamaannya. Terima kasih setakat saya dulu. Jumpa lagi esok insya-Allah. Jangan lupa dapatkan birkah daripada Zahzan Travel. Bagi tuan nak melakukan akikah pun, kami sanggup untuk bantu tuan-tuan mengadakan yang di Mekah, di Madinah. Dengan harga yang berpatutan, termasuk penyediaan jamuan di sana, dapatkan daripada Zahzan Travel, maklumat lebih lanjut. Dan kurma ajwa, kurma mekjol, dapatkan daripada Zahzan Travel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-tuan, jangan lupa share teman lain. Malam esok kita sambung Haji Hamidah Liza Ali, Anissa Osman. Terima kasih semua. Kenang daku dalam doamu. Baik, Faris, Suhaila, barakallahu fikum. Sekian, Nasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazira, terima kasih. Robi Adahri, terima kasih. Zulbahri, yang dimuliakan Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.